Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan izinnya dapat kita sama-sama berada di dalam satu majlis, iaitu majlis ilmu, yang mana kita semua sedia maklum bahawa majlis ilmu adalah satu majlis yang sangat diimpikan oleh setiap orang sekiranya jiwa dia dipenuhi dengan iman. Yang mana antara kelebihan kita berada di dalam majlis ilmu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, fa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan bima yasna'." Barang siapa yang bersusah payah pergi menelusuri jalan untuk pergi mencari ilmu, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Fa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat akan sentiasa, fa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat akan apa? Akan sentiasa mengibarkan sayapnya sebagai apa? Sebagai tanda redha dia terhadap orang yang berada di dalam majlis ilmu. Hakikatnya kita tengok bumbung siling tak ada benda pun. Tapi pada hakikatnya dari sudut maknawinya kita sedang berada di bawah payungan para malaikat. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berada dalam majlis ilmu. Dan seperkara lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu lalu di sebuah taman syurga, hendaklah kamu singgah dalam taman syurga tersebut. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu taman syurga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, majlis ilmu. Jadi majlis ilmu ni diumpamakan seperti taman syurga. Dan darjatnya sama juga dengan raudhah yang ada dalam Masjid Nabawi, yang mungkin di kalangan kita ni pernah sampai ke sana. Kan dalam Masjid Nabawi ada satu tempat namanya raudhah. Nabi kata, ma baina baiti wa baina minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah aku dan mimbar aku adalah salah satu daripada taman-taman syurga. Begitu juga dengan majlis ilmu, darjatnya adalah salah satu daripada taman-taman syurga. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipilih berada dalam majlis ilmu. Dan seperkara lagi Nabi juga bersabda, man ghada ila al-masjid liyu'allima aw liyata'allama kana lahu ka ajri hajjin tamma hajjuhu. Nabi kata, barang siapa yang pergi ke masjid, tak kiralah masjid ke surau ke mana-mana tempat yang ada majlis ilmu, sama ada untuk belajar ataupun untuk mengajar, apa kelebihan dia? Kelebihan dia Nabi kata seolah-olah mendapat pahala telah sempurna melaksanakan ibadat haji, sempurna hajinya. Jadi syukur pada kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Kerana kita berada di dalam majlis ilmu. Dan kerana kita berada di majlis ilmu, dan selepas pada ni apabila ada je ustaz-ustaz mengajar, tak kiralah di mana jua tempat, dan kalau boleh juga pihak surau ke AJK masjid ke mana-mana, selalu adakanlah majlis ilmu. Kerana apa? Kerana majlis ilmu adalah satu tempat yang sangat-sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Iaitulah kita berada pada hari Jumaat, yang mana pada hari Jumaat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di detik-detik terakhir pada penghujung pada hari Jumaat, apa kelebihannya? Doa sangat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah mungkin selepas waktu salat waktu asar sehinggalah bawa ke maghrib, adalah salah satu tempat yang sangat-sangat dimakbulkan doa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malangnya sesengah bagi kita, pada petang-petang asar ni lah kita berada kat mana? Pasar malam. Ni kat mana lagi? Di taman-taman permainan. Padahal hakikatnya selepas asar membawa hampir-hampir kepada maghrib, itulah adalah salah satu tempat yang mana doa kita sangat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga digalakkan pada hari Jumaat ini sentiasa perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan kembalikan balik padanya selawat sebanyak apa? 10 kali gandaan. Itu antara kelebihan dia. Dan begitu juga pada hari Jumaat, kita sangat-sangat disarankan untuk kita membaca surah apa? Surah Al-Kahfi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, akan diterangi padanya, akan diterangi kehidupannya dengan cahaya sehinggalah sampai ke hari Jumaat yang berikutnya. Itu adalah kelebihan kita pada hari Jumaat yang mulia ini. Dan seterusnya, sekarang kita juga berada dalam bulan Syakban, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam antara kelebihan mengatakan bahawa kelebihan bulan Syakban ini kita digalakkan untuk berbanyakkan berpuasa.
Apa dia kelebihannya? Nabi kata apa? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrun qat illa Ramadan. Nabi, kemudian Nabi kata, "Ma ra'aitu fi syahri akthar siyama minhu fi Sya'ban." Dan aku sahabat kata Nabi kata apa? Aku tidak nampak Nabi berpuasa pada hari satu bulan tu yang paling banyak sekali dia berpuasa adalah pada bulan Ramadan. Bulan-bulan pada bulan Sya'ban. Jadi sekiranya kita masih ada di sana, kita tinggal lebih kurang dalam beberapa hari lagi untuk kita sampai ke bulan Ramadan, perbanyakkanlah puasa. Dan begitu juga kita kalau boleh apa? Ingatkanlah kepada sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, isteri-isteri kita sebelum ketibaan bulan Ramadan, lansaikanlah hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitulah qada puasa yang tahun lepas. Masih juga ramai, ada mungkin juga anak isteri kita yang semasa bulan Ramadan tahun lepas tidak mampu untuk berpuasa dengan sepenuhnya. Mungkin anak-anak gadis kita juga begitu juga tidak mampu untuk berpuasa dengan sepenuhnya. Beritahulah, peringatkanlah mereka supaya apa? Supaya gantikan puasa mereka, hutang mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda yang perlu kita teliti sebelum tibanya bulan Ramadan. Dan perlu diingat bahawa antara ciri-ciri orang yang sempurna imannya apabila dia bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Jadi mak ada nak tengok iman kita sempurna tak sempurna, bila mana hampir-hampir bulan Ramadan, dia akan apa? Dia akan bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Jadi ciri-ciri orang yang beriman adalah apa? Salah satu dia bergembira dengan kehadiran bulan Ramadan. Tapi malangnya bagi sesengah daripada kita gembira dengan bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab apa yang bulan yang datang sebelah Ramadan? Apa dia? Bulan Syawal. Jadi bulan Ramadan tak sampai lagi dah gembira. Sebab apa? Sebab bulan Syawal. Tengok kadang-kadang kita ni, tak kira lah bukan kita je lah kan. Mungkin dalam radio ke, surat khabar ke, masuk je Rejab. Dah ada apa? Dah adalah promosi untuk raya. Mana mungkin begitu perkara sedemikian kita lakukan. Ramadan ke mana lagi? Apa belum sampai lagi, Sya'ban belum sampai lagi, kita dah sibuk-sibuk dengan persiapan untuk Syawal. Itu adalah benda yang perlu kita ingatkan telusuri, tengok dalam hati kita, adakah kita tergolong daripada golongan yang sedemikian. Jadi untuk skop kita pada hari ini, iaitulah saya daripada Jauhar, antara bidang tugas adalah memberi kesedaran kepada masyarakat tentang perihal perkara yang berlaku tentang penipuan pakej umrah. Pernah dengar penipuan orang pergi umrah ni balik kena tipu. Ada juga di kalangan kita yang tertipu. Mungkin juga di kalangan kita yang pernah kena tipu dan tentang ejen umrah ni. Itu antara bidang berkesedaran kepada masyarakat. Yang pertama sekali, kita cerita pasal umrah. Apa itu umrah? Umrah ialah melaksanakan mengunjungi Baitullah dengan melaksanakan ibadat-ibadat tertentu mengikut syarat-syaratnya pada bila-bila masa. Pada bila-bila masa kita boleh laksanakan ibadat umrah. Berbeza dengan haji. Haji apa dia? Mengunjungi Baitullah dengan melaksanakan ibadat-ibadat tertentu mengikut syarat-syaratnya. Bila? Pada musim haji, pada bulan-bulan haji sahaja. Itu antara perbezaan yang ketara. Jadi bila ditanya, apakah perbezaan yang ketara antara haji dan umrah? Iaitulah perbezaan yang paling ketara ialah dari sudut timing dia. Haji pada musim haji, tetapi umrah anytime we can perform. Bila-bila masa kita boleh melaksanakan ibadat umrah. Itu perbezaannya. Kemudian kita berbicara dari sudut hukum melaksanakan ibadat umrah. Yang ni kadang-kadang orang masih terkeliru lagi. Bila tanya apa hukum buat umrah ni? Apa hukum buat umrah ni? Setengah orang kata apa? Agak-agak apa hukum dia tuan? Wajib ke? Sunat ke? Makruh ke? Hukum sebenarnya melaksanakan ibadat umrah ni sebenarnya hukum dia apa? Adalah wajib. Perlu diingat, kadang bila kita tanya umrah ni sunat. Tak, hukum melaksanakan ibadat umrah adalah wajib ditunaikan sekali seumur hidup. Mengikut mazhab Syafi'i. Sebab apa Nabi kata dalam Quran kata apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadat haji dan umrah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sini malangnya daripada kalangan kita masih ramai lagi orang tidak pergi melaksanakan ibadat umrah dalam keadaan mereka mampu untuk menunaikan ibadat tersebut. Mampu buat tapi tidak pergi. Apa alasan yang selalu dia bagi? Tak nak pergi laksanakan ibadat umrah ni. Alasan yang selalu dia orang bagi apa? Tak sampai seru. Itu biasa.
Tak sampai seru. Sedangkan seru pada zaman Nabi SAW 1400 tahun dahulu lagi dah. Kemudian alasan yang selalu dia bagi apa? Selalu dia bagi. Yang kita tengok, dosa banyak. Itu dosa banyak. Tak nak pergi laksanakan ibadah umrah. Sebab apa? Sebab saya banyak dosa. Takut balik esok buat dosa. Kalau fikir balik nak buat dosa, tak payah hidup atas dunia ni. Kan? Kemudian antara alasan yang selalu dia bagi lagi. Apa dia? Tak nak pergi buat umrah ni. Muda lagi. Lah muda lagi tak payah pergi. Kan? Tak payah pergi umrah. Dan takut dosa banyak. Sampai Mekah nanti tak dosa banyak, Tuhan hukum, takut tak nampak Kaabah dan sebagainya. Itu biasa berlaku. Itu antara alasan-alasan yang selalu orang bagi pada kita. Kenapa? Sebab apa? Sebab tak nak pergi melaksanakan ibadat umrah. Kan? Dosa banyak, tak nampak Kaabah. Ni kalau jenis yang rajin baca buku apa? Buku mastika kan. Kalau buku mastika ni mayat berulat lah, pergi ke Mekah tak nampak Kaabah lah, pergi ke Mekah terlindung lah, nak nampak Kaabah macam mana duduk belakang tiang. Kan? Itu antara alasan-alasan yang kita tengok. Dan kita tengok kadang sekarang orang mampu pergi laksanakan ibadat umrah tapi tak pergi. Kan? Tak pergi. Alasan menjadi satu kesalahan bagi diri dia. Tak pergi umrah, pergi ke Tokyo dulu, jalan ke sana. Umrah tak pergi, salah, dosa. Kemudian berkemampuan, duit cukup, sihat tubuh badan, tak pergi laksanakan ibadat umrah, buat apa? Tukar kereta baru. Menjadi satu kesalahan bagi diri dia. Sedangkan ini adalah satu kewajipan. Kalau kita tengok dalam buku kitab fiqh, dia kata apa? Kalau kita ada 2 buah rumah, kan kalau kita ada 2 buah rumah, 1 buah rumah kita buat apa? Kita duduk untuk mendiami rumah tersebut, dan satu lagi kita gunakan untuk kita buat sewa. Kena jual lah rumah yang kita buat sewa tu. Untuk apa? Untuk tampung kos kita pergi melaksanakan ibadat umrah ataupun haji. Itu beratnya. Tapi malangnya masih lagi di kalangan kita yang tidak ambil indah tentang perkara tu. Kan? Setiap bulan tukar telefon. Mari je iPhone 13 tukar baru. Mari je keluarlah kereta Honda baru, tukar pula yang baru. Sedangkan kewajipan umrah dia tak pergi. Itu adalah menjadi satu kesalahan. Jadi saya pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, yang mana yang masih lagi belum lagi menunaikan ibadat umrah dan ianya berkemampuan dari sudut keuangan, sihat di tubuh badan, maka pergilah melaksanakan ibadat umrah. Kerana apa? Kerana ia juga adalah menjadi satu kewajipan untuk kita tunaikan. Bahkan dalam konteks kita sekarang, melaksanakan ibadat umrah lebih berat daripada kita melaksanakan ibadat haji. Kenapa? Kerana haji kita perlukan kepada apa? Perlukan kepada apa untuk pergi haji? Perlukan kepada kuota haji. Jadi maknanya kita kena register dulu. Jadi register tanggungjawab kita juga. Pergi booking slot untuk kita pergi haji dulu. Kan? Jadi maknanya dalam proses kita menunggu, dalam masa yang sama kita kena pergi melaksanakan ibadat umrah. Haji kena pergi apa? Kena slot, kena dapat kuota. Bila mana kita dapat kuota haji, maka barulah kita kena pergi laksanakan pergi haji. Bila mana sampai turn kita, barulah kita kena pergi. Tapi kalau kita daftar haji sekarang ni, bila agak-agak kita pergi? Kalau ikut time turning kita kalau daftar sekarang ni, kan? Kalau daftar sekarang ni, kalau kita pergi, bila agak-agak? Selepas 130 tahun lebih kurang time ni dah. Jadi ingat, kalau daftar hari ni, ingat mati 3 kali pun tak pergi lagi kot. Itu dia punya dari sudut jangkaan masa dia. Jadi tak apa. Sebab apa? Sebab yang penting apa? Yang penting pertama sekali daftar haji dulu. Jadi kalau siapa yang tidak daftar haji, seolah-olah dia tidak memberati tentang kefarduan untuk melaksanakan ibadat haji rukun Islam kita yang kelima. Itu benda yang perlu kita titik beratkan di sini. Pergi apa? Pergi yang pertama sekali saya sebut tadi, daftar haji, dan yang kedua apa? Pergilah melaksanakan ibadat umrah. Kerana apa? Kerana dia juga ada satu kewajipan. Jadi pesan kepada kawan-kawan yang kita tengok, sahabat handai, jiran, tetangga, rakan taulan, adik-beradik kita yang kita nampak dia berkemampuan dan belum lagi melaksanakan ibadat umrah, suruhlah dia pergi melaksanakan ibadat umrah, dan dalam masa yang sama daftarlah haji untuk ambil turn dia untuk pergi melaksanakan ibadat haji. Itu yang pertama. Kemudian kelebihan umrah ni kita biasa rasa banyaklah. Antara kelebihan dia apa? Kelebihan dia adalah menghapuskan segala dosa. Jangan risaulah. Kan pergi ke Mekah tu duit habis bayarlah 6,000 ke 7,000 ke. Jangan risau. Duit yang kita bayarkan untuk tampung kos kita pergi ke sana untuk melaksanakan ibadat umrah, duit tu pasti akan datang balik. Janji Allah. Sebab apa? Sebab Nabi kata apa? Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqri wal dhunub. Sebab Nabi kata apa? Pergi haji.
dan umrah. Kenapa? Kerana kedua-duanya haji dan umrah ni menafikan apa? Menafikan kefakiran dan juga dosa-dosa yang kita lakukan. Itu adalah kelebihan melaksanakan ibadat umrah. Hapus dosa dan juga menghilangkan kefakiran kita. Jadi itu adalah kelebihannya. Janganlah risaulah lah 3,000, 7,000. Jangan kos ni nak cari yang murah sikit tak ada. Murah sikit je kita tahu. Tak mana yang murah tu, yang mana yang lebihnya. Dan antara kelebihannya pahala jihad kan. Aisyah Rasulullah tanya kepada Rasulullah, apa itu adakah jihad untuk wanita? Rasulullah kata ada. Al jihad la qitala fi. Apa dia? Jihad yang tak ada perang pada dia. Apa dia? Itu haji dan umrah. Dan juga mungkin kelebihan sembahyang di Masjid Nabawi kan. Kalau kita sembahyang di Masjid Putra, kita sembahyang di Masjid Besi, sekali sembahyang satu je pahala. Tetapi kalau sembahyang di Masjid Nabawi, apa kelebihannya? Kelebihannya 1000 kali gandaan di tempat lain. Dan juga kalau di Masjidil Haram, gandaannya berapa? Gandaannya 100,000. 100,000 gandaan sembahyang di Masjidil Haram. Sembahyang di Masjid Besi satu lah. Sembahyang di Masjid Putra satu je sembahyang. Sembahyang di Masjid Wilayah satu lah. Tapi kalau sembahyang di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram 100,000. Bayangkanlah kita duduk dalam sana 5 hari 6 hari. Satu hari 500,000. 2 hari juta. 4 hari berapa? 4 hari 2 juta pahala sembahyang. 3 hari 6 juta kan. 6 hari 3 juta pahala. Lebih kurang dia punya gandaan dia. Tapi balik jangan tak sembahyang sudahlah. Itu antara kelebihan nak laksanakan ibadah haji. Okey, dan turning point dia dekat sini itulah kaedah sekarang ni. Pergi Mekah ni ada tak tipu-tipu umrah ni? Ada banyak sangat berlaku penipuan package umrah. Nak pergi Mekah pun orang tipu. Ada. Depan Kaabah orang tipu. Ada. Lagi banyak orang tipu depan Kaabah. Kan? Sebab itulah dalam Quran sebut kata wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Kan? Kita tengok balik dalam Quran kata apa? Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Kalau kita tengok ibadat lain, sembahyang, puasa, baca Quran, sedekah, semua Tuhan suruh buat kerana dia. Tetapi suruhan tersebut tidak sedirect seperti mana dalam ibadat haji dan umrah. Kenapa? Kerana dalam ibadat umrah lah, haji lah paling banyak sekali orang melakukan ketidakadilan, melakukan ketidakikhlasan di dalam ibadat tersebut. Sebab itulah Tuhan sebut sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah Taala. Jadi maknanya di sini apa dia? Kalau kita tengok balik penipuan pikut umrah ni berlaku bila? Banyak sangat berlaku. Kenapa? Kalau kita tengok balik statistik, lebih kurang sampai tahun 2019, 2020, 2021 saya tak ada. Sebab apa? Sebab banyak stop pergi umrah kan. Lebih kurang 30 juta orang kes berlaku penipuan. Berlaku penipuan gitu. Di mana? Paling banyak sekali berlaku di mana? Di wilayah persekutuan. Bukan di kampung. KL, Putrajaya sekali lah. Orang cerdik pun kena tipu. Ya, orang cerdik pun kena tipu. Tapi kita tengok balik statistik dia. Berlaku sebab apa? Sebab mungkin di KL ni orang cerdik ramai. Bila berlaku yang penipuan, maka dia pun buat aduan. Kadang-kadang orang di belah Kedah, belah Sabah mana berlaku penipuan, dia tak buat aduan. Kan dia redha je kan. Dia redha lah. Tak biar redha. Tak ada rezeki aku. Tapi itu dia punya kaedah. Berlaku sebab berlakunya peningkatan kes di KL mungkin orang cerdik. Kena sikit tipu dia apa? Dia terus buat report, maka naiklah dia punya statistik dia. Kemudian seterusnya, kategori penipuan ni, package umrah ni ada 2 kategori. Yang pertama sekali apa? Orang tersebut memang nak nipu. Memang kerja dia nak nipu. Dia kutip duit separuh. Okey, separuh lagi ada orang sponsor. Itu memang kerja dia. Kerja dia nak menipu. Dan penipuan yang satu lagi, yang jenis lagi, dia bukan nak menipu, tetapi dia tidak menjanjikan seperti mana apa yang dijanjikan. Contohnya macam pergi package tersebut hotel 5 bintang. Janji okey dalam brosur, okey semua 5 bintang. Cantik, flight, business class, semua. Tiba-tiba sampai di Mekah, apa berlaku? Hotel dia beribu-ribu bintang. Apa beribu bintang tu? Tak ada hotel lah. Sampai-sampai rumah tak ada hotel. Itu berlaku juga apa? Penipuan. Jadi penipuan yang ini boleh diampunkan lagi lah. Mungkin kita boleh consider dengan dia punya pengendali syarikat umrah. Tapi penipuan yang pertama tadi itu memang niat dia nak menipu. Itu memang tak boleh nak apa? Nah, yang tu memang terus memang betul-betul memang kata istilah memang tidak guna lah kalau jenis yang sedemikian. Jadi banyak dia punya cara, modus operandi dia dalam proses penipuan ni. Yang pertama sekali dia apa? Dia guna package yang murah. Kan? Dia guna package yang murah. Dia letak harga yang murah. 3,000. Kan? Kaedah dia 3,000. Letak 3,000. Jadi maknanya apa kerja kita kena buat? Kena semak dulu lah kalau betul ke harga 3,000. Semak dari sudut apa?
Semak dari sudut apa yang perlu kita tengok. Yang pertama, semak dari sudut bilangan hari yang dia tawarkan. Kalau dia kata pakej tu 5,000. Yang pertama sekali kita tengok dari sudut apa? Dari sudut bilangan hari yang ditawarkan. Kemudian, jenis apa? Jenis flight penerbangan yang dia bagi kat kita. Kalau flight jenis flight yang A yang kelasnya tu, contohnya macam Emirates ataupun direct flight, yang biasanya direct flight ni dua flight je, Saudi Airline dan juga MAS. Kalau direct flight ni biasanya kos akan jadi mahal lagi. Kalau jenis yang transit pergi ke pergi ke Jordan dulu ke, yang transit pergi ke Emirates, Dubai, Qatar dulu ke, yang tu biasanya akan kos dia murah sikit. Sebab apa? Sebab flight tersebut dia sangkut, dia transit. Kemudian dari sudut hotel, apa yang dia bagi? Kemudian dari sudut apa? Dari sudut makan yang dia tanggung. Jadi maknanya dia dari sudut apa yang dijanjikan itu kita tengok, barulah kita boleh nilai sama ada package tersebut tipu ataupun tidak. Itu benda yang perlu kita titik beratkan sebelum kita pergi beli package. Antara modus operandi lagi apa? Dia gunakan tajaan. Yang biasa rasa mungkin tuan-tuan pernah dengar sebelum ni kot. Dah 3, 4, 5 tahun sudah kan. Kan pernah dengar, okey bayar separuh. Package harga 7,000, 6,000 contoh. Package harga 6,000. Tiba-tiba tak payah bayar 6,000. Bayar berapa? Bayar 3,000 je. Sebab apa? Sebab 3,000 lagi akan ada orang yang sponsor. Yang ni biasa berlaku. Akan ada orang yang sponsor 3,000. Arab kaya mana entah. Dia tanya balik, kenapa dia tak sponsor Pak Amir? Itu dia jawapan dia kata. Sebab apa? Sebab kita nak pergi tengok orang lebih ramai untuk pergi sana. Jadi kalau yang jenis sponsor separuh ni, abaikan. Ini je memang niat biasanya akan menipu. Dan dia cerdik. First kali dia akan 3,000 ni, yang bayar separuh ni dulu, dia lepas kalau 10 ke 15 orang dulu. Jadi yang baki yang kemudian dia kutip duit, jadi orang jadi percaya. Jadi yang baki yang kemudian selepas pada itu, maka itulah banyak yang terkandas. Jadi berhati-hatilah dengan tawaran-tawaran yang telah diberikan. Jadi maknanya gunakan pengaruh kemudian seterusnya gunakan pengaruh yang ustaz ke, selebriti ke, tok imam kan dia jagalah kan. Tok imam ni biasanya akan gunakan. Sebab itulah kalau kita tengok penerangan berkenaan dengan penipuan pakej umrah ni, biasanya kita akan buat di mana? Di masjid-masjid. Supaya apa? Supaya bermulanya penipuan ni daripada mana? Daripada masjid. Kan? Dia punya iklan pergi umrah yang mana? Diletakkan di notice board di masjid, surau ke ataupun sebagainya. Jadi jaga. Jadi maknanya sebelum tips untuk jadi tips sebelum kita beli package tu, ada beberapa tips yang saya terangkan di sini supaya kita berhati-hati sebelum kita membeli package umrah yang ditawarkan. Yang pertama apa sekali? Semak status syarikat. Di mana? Yakin ke? Tak. Tabung haji? Tak. Mana lagi? Jabatan Wakaf Zakat Haji? Tak. Jawi? Tak. Semak di mana? Untuk menyemak status syarikat, pergilah ke website Kementerian apa? Kementerian Pelancongan. Sebab apa? Sebab umrah adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Pelancongan. Ramai orang dah fikir umrah ni bawah tabung haji. No. Umrah ni sebenarnya di bawah siapa? Di bawah Kementerian Pelancongan, di bawah Akta AIP 1992. Semak dulu. Tengok status. Kita contoh nak pergi syarikat. Contoh nak pergi syarikat AXYZ contoh. Buka. Pastikan dalam tu ada kolom status dia IOT dan U. U itu menandakan bahawa syarikat tersebut berhak untuk melaksanakan package umrah. I inbound, O outbound, T itu ticketing dan U itu adalah umrah. U adalah umrah. Jadi semak status syarikat. Sekiranya syarikat tersebut berlesen, maka bolehlah berurusan dengan syarikat tersebut. Kalau tak ada status U tu, maka abaikan daripada awal. Kemudian perbandingkan harga dulu. Tengok dia bagi apa. Tengoklah banyak-banyak, janganlah macam kita beli barang lah kan. Tengoklah macam kita beli barang. Dia ni harga 6,000, apa yang kita dapat? Di 6,000 syarikat ni apa yang kita dapat? Buat perbandingan, tanya dengan orang-orang yang pengalaman yang pernah pergi. Jangan duk main hentamnya. Study dulu dia punya package yang diberikan, dan seterusnya masa buat pembayaran. Yang ni yang paling penting sekali. Biasanya ramai orang terkantoi masa buat pembayaran, pasti bayar kepada mana? Kepada akaun syarikat.
Jangan bayar jumpa orang tepi jalan main cash 6,000 setongkai, bagi kat dia. Jangan macam tu. Sebab apa? Sebab itu boleh mengundang mungkin berlaku unsur-unsur penipuan di situ. Pastikan bayar ke mana, nak buat cek ke, masuk ke akaun syarikat, nak online ke transfer ke, pastikan masuk pada akaun syarikat. Itu yang terbaik. Jangan bayar cash pada individu yang kita memanglah kita percaya pada dia. Kan sebab dia yang arrangekan benda ni. Jangan bagi, terus pastikan masuk ke dalam akaun syarikat. Jangan orang kata nak bayar kepada individu yang kita mungkin kita boleh percaya pada dia, tapi melalui orang kata akaun personal. Jangan. Kemudian seterusnya, simpan dokumentasi. Yang kita boleh ingat, simpan dokumentasi, resit ke, apa lagi benda-benda yang berkaitan dengan hubungan kita dengan dia. Muamalat kita dengan urusan kita dengan dia, resit semua simpan. Kadang-kadang ni package umrah ni, walaupun package harga RM10,000 tu satu helai je resit dia. Kalau kita nak buat loan bank, personal loan dekat bank rakyat, berapa benda kita kena tanda tangan? Padahal kos loan tu RM3,000 je. Berapa? Sampai 10 helai, 20 helai kita kena buat sign. Tapi kalau nak beli package umrah RM10,000, kadang-kadang sign pun dah. Jaga. Ini adalah benda tips-tips untuk kita mengelak daripada penipuan. Dan yang penting antara benda perkara yang mustahak juga yang perlu kita tengok juga, berurusanlah di syarikat yang kita nak apa? Nak berurusan, nak beli package tu. Jangan urusan tepi kedai, tepi jalan ni ke, jumpa kedai kopi mamak mana-mana ke, bayar duit ke dia. Jangan. Itu adalah satu perkara yang perlu kita titik beratkan. Jadi makna dia jaga sungguh-sungguh semasa kita berurusan. Dan seterusnya juga kalau berlaku juga penipuan dan macam mana kan, dah takdir kita, apa perlu kita buat? Redha lah. Dan kadang-kadang kita redha lah, tak ada rezeki. Janganlah sampai macam tu. Kita hak kita sebagai pengguna, kita pun ada hak juga kan. Kita kumpulkan segala maklumat. Kemudian seterusnya apa? Kita buat report polis kan. Boleh juga dia atau menipu, dia masuk dalam kandung kesesatan menipu kan, kerana menipu. Kemudian buat aduan kepada mana? Kementerian Pelancongan Motek. Dan juga pergilah kepada Tribunal Tuntutan Pengguna kan, TTPM, supaya kita dapat balik hak kita sekiranya berlaku unsur-unsur sedemikian. Jangan ambil tindakan sendirilah, kita tahu kena tipu, kita berserang dan berkatok oleh itu salah lah dari sudut perundangan yang ada pada kita. Itu maknanya lebih kurang secara ringkasnya lah sebenarnya. Kalau nak ikut taklimat ni lebih kurang dalam sejam setengah untuk secara lebih detail, tapi dengan masa yang terhad lebih kurang dalam setengah jam ni, itu benda saya rasa cukup sampai ikut maksud. Jadi maknanya kesimpulan yang kita dapat kat sini untuk hari ini, lagi 2 minit untuk masuk waktu. Apa dia? Pertama sekali apa? Umrah adalah satu kewajipan yang perlu kita tunaikan. Berkemampuan, duit sihat, cukup cukup wang ringgit, sihat tubuh badan, maka pergilah melaksanakan ibadat umrah. Pergi umrah 4-5 kali tidak cukup juga. Yang penting, apa lagi perkara yang perlu kita buat? Daftarlah haji. Saya rasa mungkin ramai di kalangan kita yang masih lagi belum mendaftarkan haji untuk pergi melaksanakan ibadat haji. Kan kalau boleh anak-anak yang baru lahir hari ni, esok pergilah tabung haji, daftar untuk melaksanakan ibadat haji. Tak payah pergi tabung haji lah, sekarang online dah boleh untuk daftar haji. Itu yang pertama. Umrah wajib laksanakan dan juga daftar haji. Dan yang kedua apa dah? Nak beli package umrah, pastikan kita tidak sangkut dengan terjebak dalam kancah penipuan package umrah. Itu sebagai ringkasnya adalah, insya-Allah dah akan datang. Mungkin kita boleh berjumpa lagi. Dan satu lagi isu saya rasa juga agak menarik untuk kita perbincangkan. Apa dia? Iaitulah berkaitan dengan badal haji. Kan badal haji pun banyak juga orang menipu kan. 1,200 lekat kat dinding. Boleh ke pergi buat haji? Boleh? Boleh lah, boleh kutip je lah 1,200, mana mungkin. InsyaAllah kita akan perincikan lagi benda yang berkaitan dengan haji pada masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Sungguh yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kuat itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.